Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini cikgu akan kongsikan berkenaan dengan kesalahan dalam petikan. Jadi, apa tugasan kita pada hari ini ialah itu mengedit dan juga memurnikan teks. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu kita capai. Objektif yang pertama, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kesalahan sama ada ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, murid dapat mengedit dan memurnikan sekurang-kurangnya 3 kesalahan dengan jawapan yang betul. Kita perlu untuk mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam petikan, kemudian murnikan ataupun tukar dengan jawapan yang betul. Sebelum kita teruskan dengan melihat petikan, kita kenal dulu apakah definisi ejaan, tanda baca dan juga imbuhan. Okey, kita baca ejaan. Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unik iaitu sebagai satu unit perkataan. Okey. Yang kedua ialah tanda baca, merupakan simbol yang bertindak untuk menunjukkan struktur dan penyusunan dalam penulisan. Antara tanda baca ialah titik, koma, huruf besar dan huruf kecil, tanda seru, tanda soal dan banyak lagi. Dan yang terakhir ialah imbuhan. Imbuhan merupakan tambahan perkataan pada kata dasar sebagai pelengkap kepada struktur ayat ataupun memberitahu kita. Contohnya imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan yang kamu dah belajar sebelum ini. Kita terus kepada buku teks muka surat 81. Tajuk kita pada hari ini ialah Seindah Pinakul. Okey, baca petikan di atas. Minli dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Dalam konteks kita hari ini ialah cenderamata ataupun hiasan tersebut merupakan pinakul yang merupakan yang dipakai terutamanya oleh kaum wanita. Jom kita lihat sedikit pengenalan mengenai seni pinakul. Pinakul ataupun manik yang telah dihias, disusun mengikut corak dan juga motif tertentu menjadikan satu perhiasan kepada kita ialah warisan turun-temurun daripada masyarakat Rungus di Kudat, negeri Sabah. Pinakul dahulunya merupakan peninggalan ibu kepada anak perempuannya dan juga menjadi simbolik adat istiadat kematian dan perkahwinan. Nilai kesenian estetik yang sangat tinggi boleh dijadikan dekorasi ataupun hiasan kepada kita dan mengambil masa yang lama selama 2 minggu untuk disiapkan kerana memerlukan penelitian dan juga kemahiran yang sangat tinggi. Mari kita baca teks kemudian mengenal pasti kesalahan yang ada dalam teks. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraft tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraft tangan etnik Rungus Sabah. Kalau kamu semua dapat lihat, kraft tangan itu diletakkan secara rapat, namun jawapan yang betul ialah kraft tangan ada jarak. Berikut merupakan kesalahan ejaan, bukan imbuhan dan juga bukan tanda baca. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Terdapatnya kesalahan ejaan pada perkataan menjadi. Jawapan yang sebenarnya ialah menjadi. M-E-N-J-A-D-I, menjadi. Okey, boleh betulkan nanti. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang rantai, tali pinggang dan kerongsang. Bila kita menghuraikan sesuatu perkara, contohnya perhiasan, kita beri contoh apa? Gelang rantai, tali pinggang dan kerongsang, kita perlu untuk meletakkan tanda koma untuk berjeda seketika ataupun untuk berhenti seketika. Jadi terdapat koma di antara gelang rantai, koma, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang menggunakan oleh masyarakat Rungus. Perkataan menggunakan pada ayat tersebut tidak sesuai dengan struktur ayatnya, maka kita perlu untuk ubah dan jawapannya ialah warna asas yang sering digunakan oleh masyarakat Rungus. Terdapat kesalahan imbuhan.
kita tak guna imbuhan awalan meng dekat situ, kita menggunakan imbuhan awalan di. Digunakan. Perenggan seterusnya, manik tersebut terbahagi kepada dua jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Terdapat dua kesalahan pada ayat ini. Yang pertama ialah kesalahan ejaan pada perkataan terbahagi. Ejaan yang sebenarnya ialah terbahagi. T-E-R-B-A-H-A-G-I. Terbahagi kepada dua jenis iaitu. Bila dah ada perkataan iaitu, tidak perlu ada koma di sebelahnya. Terus sahaja tulis manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Terdapat satu kesalahan dekat sini iaitu pada perkataan Jepun. Jepun merupakan kata nama khas kerana merujuk kepada sesuatu tempat iaitu negara Jepun. Jadi huruf J tersebut mestilah ditulis dengan huruf besar. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Mencicah apa? Bukan. Jadi dekat situ mencicah salah. Jawapan yang sebenarnya ialah mencecah. Apakah kesalahan dia? Kesalahan dia ialah pada kategori kesalahan ejaan. Oleh demikian jawapan yang betul ialah mencecah. M-E-N-C-E-C-A-H. Mencecah. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Terdapat kesalahan imbuhan pada perkataan pemasarkan. Jadi jawapan yang boleh kamu tulis ialah memasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Imbuhan awalan pe ditukarkan kepada me. Pemasarkan ditukar menjadi memasarkan. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Maka kamu dah tahu apakah kesalahan dan juga pembetulan yang kita dah bincangkan tadi. Maka kamu boleh tulis semula petikan tersebut dengan jawapan yang betul. Itulah tujuan kita mengedit dan memurnikan teks. Cikgu ada sediakan soalan, kamu boleh cuba untuk menjawabnya. Yang pertama ialah, apakah kegunaan pinakul kepada kaum wanita? Boleh tulis jawapan dia sebagai pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang rantai, tali pinggang dan kerongsang. Itu jawapan yang pertama. Soalan kedua ialah, nyatakan motif yang terdapat dalam penghasilan pinakul. Antara motif perhiasan pinakul ialah tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Setakat itu sahaja jawapannya pun sudah memandai. Yang ketiga ialah, pada pandangan kamu, mengapakah nilai pinakul amat tinggi? Pada soalan seperti ini, kamu boleh memberikan pandangan dan juga idea kamu sendiri. Antara jawapan yang boleh kamu berikan ialah, nilai pinakul amat tinggi kerana memerlukan kemahiran dan memperuntukkan masa yang panjang untuk menghasilkannya. Yang keempat, apakah tujuan pemasaran hiasan manik pinakul ke luar negara? Antara jawapan yang boleh kamu berikan ialah untuk memperkenalkan seni warisan negeri Sabah kepada orang luar, ataupun jawapan lain ialah untuk menambahkan pendapatan kepada negara kita Malaysia. Sekarang kita lihat apakah pengajaran dan juga nilai yang boleh diperolehi daripada tajuk kita pada hari ini. Yang pertama ialah kita perlu untuk mengekalkan dan memelihara kesenian ini kerana merupakan lambang kepada identiti dan budaya masyarakat kita. Yang kedua, kita perlu juga menghargai nilai kesenian kepada individu yang berkemahiran tinggi kerana tak semua orang boleh melakukannya. Yang terakhir ialah kita perlu untuk memelihara seni warisan ini supaya generasi yang akan datang juga sempat untuk merasai ataupun melihat apakah keunikan seni ini. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menonton dan juga mempelajari tajuk ini bersama dengan cikgu. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan bolehlah isi di ruang komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.